Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu sekali lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio dalam Jom Belajar Bahasa Melayu. Sekarang musim PDPR telah pun berakhir, namun Cikgu teruskan lagi pembelajaran Bahasa Melayu sekadar ulang kaji untuk anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan bincang-bincangkan tentang kata adjektif. Masih ingat lagi apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif? Ya, kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Ya, kata sifat yang menerangkan sifat sesuatu keadaan, benda ataupun kata nama. Dan seperti mana yang diketahui bahawa kata adjektif ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Antaranya kata adjektif untuk bentuk, perasaan, jarak, warna, waktu, dan banyak lagi. Namun pada hari ini kita akan bincang-bincangkan hanya dua kategori kata adjektif, iaitu jarak dan juga kata adjektif perasaan. Baik. Sekarang kita lihat dahulu apa yang dikatakan kata adjektif jarak. Kata adjektif jarak ialah kata yang membawa pengertian konsep ruang antara dua keadaan sebagai penerang kata nama. Itu yang dijelaskan dalam buku. Yang paling mudah adalah kata adjektif jarak menerangkan kedudukan sesuatu benda ataupun kata nama itu berdasarkan daripada orang yang bercerita ataupun orang lain ataupun benda lain. Cuba kita lihat contoh-contoh kata adjektif yang menerangkan tentang jarak. Yang pertama, dekat. Dekat bermaksud tidak jauh jaraknya. Ya, tak jauh. Dekat saja. Contoh ayat, rumah saya dekat dengan sekolah. Ya, mudah saja. Dekat, tak jauh. Baik. Yang kedua, hampir. Hampir bermaksud rapat. Kita lihat contoh ayat. Ketika ayah pulang, waktu sudah hampir senja. Maknanya dah dekat-dekat nak malam, dah dekat nak maghrib dah. Senja tu ya. Okay. Yang ketiga, jauh. Jauh bermaksud besar jaraknya. Ya, contoh ayat. Air terjun yang cantik itu terletak jauh ke tengah hutan. Jauh, nak pergi itu memakan masa yang lama. Itu dipanggil jauh. Okey. Rapat. Rapat maknanya hampir ataupun berkawan rapat. Kita lihat contoh ayat ini. Penunggang basikal itu mengikut rapat peserta yang berada di hadapannya. Maknanya dia ikut rapat. Dekat saja. Okey. Seterusnya, nyaris-nyaris. Nyaris-nyaris bermaksud hampir-hampir berlaku. Kereta yang terbabas itu nyaris-nyaris melanggar penghadang jalan. Dekat-dekat nak berlaku kemalangan, tetapi tak berlaku lagi. Hampir-hampir nak sentuh. Nyaris-nyaris. Baik. Cikgu rasa itu penerangan untuk kata adjektif jarak. Sekarang kita beralih pula ke kata adjektif perasaan. Kata adjektif perasaan membawa maksud pengertian tentang perasaan. Tentang konsep perasaan. Contohnya sayang, rindu, benci, marah, takut, seram, dan banyak lagi. Kita coba huraikan satu per satu. Baik, kita mulakan. Kebiasaannya apabila kita menggunakan kata adjektif perasaan, kita akan menggunakan kata sendi akan selepas kata adjektif itu. Akan ya, bukan kan. Nanti kita lihat contoh-contoh yang akan cikgu berikan. Kita lihat yang pertama, yaitu sayang. Sayang ya. Sayang bermaksud menaruh rasa kasih atau rasa cinta. Contoh ayat, walaupun sudah dewasa, dia masih sayang akan mainannya semasa kecil. Dia sayang lagi anak-anak patungnya. Ya, okey.
Cikgu menggunakan kata sendi akan selepas kata adjektif tadi. Selanjutnya, sedih, rasa pilu di dalam hati, ataupun susah hati. Contoh ayat, ayah berasa sedih apabila terpaksa berjauhan dengan keluarga kerana terpaksa bertugas di Lubnan. Mengikut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Berasa sedih. Ayat ini tidak menggunakan kata sendi akan. Okay. Kita lihat yang kedua. Rindu. Rindu bermaksud sangat ingin hendak pulang atau hendak bertemu dengan seseorang. Rindu, rasa rindu. Okay, kita lihat contoh ayatnya. Syikin berasa rindu akan ibunya kerana sudah lama tidak pulang ke kampung. Rasa teringat, rindu kepada ibunya. Kita pun sama kan, kalau lama tak jumpa dengan mak, dengan ayah, mungkin akan terasa rindu di dalam hati kita. Okey, selanjutnya. Marah, berasa panas hati. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan ialah kanak-kanak yang nakal biasanya akan kena marah oleh ibu bapa mereka. Nakal sangat, mak ayah marah menasihati, bukan mendenda. Kita teruskan lagi dengan kata adjektif perasaan selanjutnya. Takut. Takut bermaksud tidak berani menghadapi sesuatu yang pada perasaannya akan membahayakan dirinya. Contoh ayat, adik berasa takut berjalan pulang seorang diri dari sekolah. Dia rasa takut. Okey. Selanjutnya kita lihat pula kata adjektif perasaan seram. Seram bermaksud berdiri bulu roma kerana ketakutan ataupun berasa ngeri melihat sesuatu keadaan. Saya berasa seram apabila berada di dalam bilik ini. Itu contoh. Seram. Kenapa? Tak tahu. Seram je rasanya. Okey, kita teruskan. Tinggalkan yang seram ini. Kita teruskan dengan risau. Risau bermaksud berasa susah hati kerana sesuatu hal yang mengganggu akan fikirannya. Contoh ayat yang boleh cikgu berikan ialah ibu berasa risau kerana walaupun sudah lewat petang, kakak belum pulang lagi dari sekolah. Ibu berasa susah hati ataupun risau apabila kakak belum pulang. Sehingga lewat petang dah belum sampai lagi di rumah. Siapa yang tak risau? Hati mak ayah mana yang tidak risau? Jadi sambil-sambil itu cikgu berpesan kepada anak-anak semua, jangan merayau-rayau ketika pulang daripada sekolah. Balik terus ke rumah. Jangan biarkan mak dan ayah kita risau dengan keadaan kita. Okey, dah selesai dua kata adjektif yang cikgu huraikan hari ini, iaitu kata adjektif jarak dan juga kata adjektif perasaan. Diharapkan anak-anak dapat memahami kedua-dua tajuk yang telah cikgu bincangkan. Dan kalau anak-anak rajin untuk mengulang kaji pelajaran yang kita bincang-bincangkan sambil santai-santai hari ini, bolehlah cuba menjawab soalan-soalan kuis berkaitan tentang kedua-dua tajuk ini di ruangan komen ataupun di ruangan description di bawah ini. Cikgu letakkan link kuis untuk kamu. Bolehlah cuba-cuba menjawab. Kalau kita salah, kita cuba jawab lagi beberapa kali sehingga kita mendapat jawapan yang tepat dan betul. Okey, sehingga itu sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.